Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada doktor dan juga rakan-rakan. Pada hari ini kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan mengenai pendidikan pelbagai budaya berdasarkan pandangan Banks dan juga Paul. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Lafi bin Ramli dan kawan saya Nurul Natasha dan juga Amirah Nashira. Selesai. Jadi antara isi kandungan yang kita akan belajar pada hari ini adalah pertama pengenalan bagi kepelbagaian pendidikan. Pertama sekali adalah masuk pendidikan pelbagai budaya berdasarkan Banks dan Paul Goski. Kedua adalah idea asas pendidikan pelbagai budaya. Ketiga adalah matlamat pendidikan pelbagai budaya. Keempat adalah nilai murni dalam pendidikan pelbagai budaya dan juga andaian pendidikan pelbagai budaya bagi pengenalan. Dan kedua adalah pandangan James Albert Banks di mana kita akan belajar mengenai matlamat James Albert Banks dan juga model dimensi pendidikan pelbagai budaya yang diutarakan oleh James Albert Banks. Yang ketiga adalah pandangan Paul Goski di mana merupakan matlamat bagi Paul Goski dalam pendidikan pelbagai budaya dan juga transformasi dan juga adalah reformasi kurikulum. Seterusnya adalah berakhir dengan kesimpulan pada pendidikan pelbagai budaya. Okey, pertama adalah pengenalan. Apakah itu pendidikan pelbagai budaya berdasarkan Banks dan juga Paul Goski? Okay. Sebelum itu kita perlu kenali apakah itu kepelbagaian budaya. Okey, latar kepelbagaian budaya dalam masyarakat boleh diteliti dengan lebih khusus dalam konteks multicultural atau kepelbagaian budaya yang dicirikan melalui 5 aspek utama dalam kehidupan iaitu kepelbagaian etnik, bahasa, agama, gender, sosial ekonomi dan keupayaan mental dan fizikal bagi seseorang individu tersebut. Okey, ini adalah merupakan salah satu jurnal yang berkait dengan multicultural curriculum di mana jurnal ini merupakan tajuknya adalah Multicultural Curriculum and the Web Transformation and Integration. Daripada rumusan jurnal ini, ia menyatakan bahawa kurikulum ialah satu dimensi penting holistik ataupun pemeriksaan semula sekolah dan persekolahan yang membentuk pendidikan pelbagai budaya. Jadi pendekatan pelbagai budaya untuk transformasi kurikulum adalah berdasarkan dedikasi untuk memberikan pemahaman yang tepat dan lengkap tentang semua topik yang diliputi dan yang diliputi oleh semua mata pelajaran. Okey, ini merupakan pandangan mengenai pendidikan pelbagai budaya berdasarkan James Albert Banks dan juga Paul Goski. Okey, pertama kita pergi kepada James Albert Banks dahulu. Okey, di mana ia menyatakan bahawa pendidikan pelbagai budaya ialah idea, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses. Sebagai idea pendidikan pelbagai budaya berusaha untuk mewujudkan peluang pendidikan yang sama untuk semua pelajar termasuk mereka daripada kumpulan kaum, etnik dan kelas sosial yang berbeza. Pendidikan pelbagai budaya cuba mewujudkan peluang pendidikan yang sama untuk semua pelajar dengan mengubah keseluruhan persekitaran sekolah supaya ia akan mencerminkan budaya dan kumpulan yang pelbagai dalam masyarakat dan dalam bilik darjah negara. Pendidikan pelbagai budaya adalah satu proses kerana matlamatnya ada cita-cita guru dan pentadbir yang harus sentiasa berusaha untuk mencapai satu pencapaian yang terbaik. Seterusnya kita pergi kepada Paul Goski di mana ia menerangkan tentang pendidikan pelbagai budaya ialah pendekatan progresif untuk mentransformasikan pendidikan yang secara holistik bagi mengkritik dan menangani kelemahan, kegagalan dan amalan diskriminasi semasa dalam pendidikan. Ia berasaskan cita-cita keadilan sosial, equality pendidikan dan juga dedikasi untuk memudahkan pengalaman pendidik di mana semua pelajar mencapai potensi penuh mereka. Jadi sebagai pelajar dan sebagai insan sosial dan aktif, tempatan nasional dan global, pendidikan sebagai pelbagai budaya mengakui bahawa sekolah amat penting untuk meletakkan asas bagi transformasi masyarakat dan menghapuskan penindasan dan ketidakadilan dalam sosial pendidikan. Okey, sebenarnya kita pergi pada idea asas pendidikan kepelbagaian budaya di mana dia ada 3 idea asas di mana pertama adalah kesesamaan untuk semua di mana semua pihak perlu mendapat pendidikan yang sama. Kedua adalah peka kepada perbezaan individu tersebut. Contoh perbezaan individu tersebut adalah dari segi kebolehan keupayaan pelajar tersebut. Ketiga adalah menerima kepelbagaian budaya di mana kita menerima segala etnik dan bangsa yang berbeza dalam negara kita. Seterusnya.
Okey, ini adalah bukan matlamat bagi kepelbagaian pendidikan budaya, di mana pertama adalah supaya pelajar memperoleh ilmu, pengetahuan, sikap dan kemahiran untuk berfungsi dengan efektif dalam masyarakat. Kedua adalah agar pelajar dapat berinteraksi, berunding dan berkomunikasi dengan pelbagai kelompok. Yang ketiga adalah masyarakat dapat membentuk satu komuniti yang sivik dan moral di mana dia akan mencapai ke arah kebaikan bersama antara satu komuniti. Okey, seterusnya kita pergi kepada nilai murni dalam pendidikan pelbagai budaya di mana terdapat kebaikan dalam pendidikan pelbagai budaya. Pertama adalah penerimaan dan penghargaan kepelbagaian budaya di mana kita menerima dan menghargai suatu budaya. Kedua adalah menghormati maruah dan hak asasi manusia sejagat di mana kita bersikap adil terhadap sesama kita. Ketiga adalah tanggungjawab kepada masyarakat dunia di mana kita menjalankan tanggungjawab sebagai manusia di muka bumi ini. Keempat adalah menghormati bumi di mana kita tidak merosakkan atau mencemarkan segala perlakuan perlakuan yang tidak baik. Okey, sebenarnya kita pergi kepada andaian ataupun kita pergi assumption pendidikan pelbagai budaya di mana pertama adalah pendidikan pelbagai budaya ni adalah pada semua pelajar. Kedua adalah pendidikan pelbagai budaya ni adalah pengajaran yang efektif. Ketiga adalah interaksi guru, murid-murid dalam kelas adalah amat penting bagi pelajar. Yang keempat adalah pengajaran antara pertembungan antara budaya adalah sangat penting. Okay, sebenarnya saya serahkan kepada rakan saya. Okay, mengenai James Albert Banks, seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Alik sebentar tadi, mengenai pandangan James Banks iaitu daripada 3 aspek, iaitu yang pertama adalah idea, gerakan dan proses. Secara ringkasnya adalah dari segi idea, Banks telah menjelaskan bahawa pendidikan multi budaya adalah idea yang menyatakan bahawa semua pelajar tanpa mengira jantina, taraf sosial, etnik dan ras itu atau ciri budaya lain memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dari segi gerakan pula, ia adalah sebagai satu usaha untuk mengubah sekolah-sekolah dan institusi pendidikan supaya pelajar ini terdiri daripada jantina, sosial, etnik, ras atau ciri budaya lain juga akan memiliki peluang yang sama. Dan yang terakhir iaitu dari segi proses, iaitu adalah proses untuk mencapai kesamarataan peluang pendidikan untuk semua pelajar. Bagi matlamat, James telah mengenal pasti matlamat pendidikan multi budaya, iaitu yang pertama untuk mengurangkan diskriminasi terhadap suatu kaum dan memberikan pendidikan yang adil kepada semua individu. Dan yang kedua, menghormati di antara satu sama lain tanpa mengira perbezaan kaum dan kelas sosial. Menurut Banks, melalui pendidikan khususnya dalam multi budaya, pelajar akan mengenali kebudayaan kaum lain, dan daripada situ pelajar akan lebih menghargai dan menghormati antara satu sama lain. Dan matlamat ketiga adalah pelajar akan membantu membina pengetahuan, sikap dan kemahiran diri agar boleh membangunkan kaum sendiri dan juga kaum lain, dan seterusnya dapat membangunkan negara ke peringkat antarabangsa. Yang terakhir adalah untuk membantu individu memahami diri sendiri dengan melihat diri dari perspektif orang lain. Next adalah modal dan dimensi pendidikan pelbagai budaya PDB, iaitu yang pertama kita akan menjelaskan mengenai integrasi isi kandungan, yang kedua adalah proses pembinaan ilmu pengetahuan, yang ketiga adalah pedagogi saksama, yang keempat pengurangan prejudis, dan yang terakhir adalah pemerkasan budaya sekolah. Melalui integrasi isi kandungan, mengikut Banks, ia mempunyai 4 tahap. Pertama iaitu sumbangan, penambahan, perubahan ataupun transformasi dan tindakan sosial. Melalui tahap sumbangan, ianya adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang boleh memberi penekanan secara umum kepada tokoh-tokoh dan hero budaya, artifak budaya, hari-hari perayaan dan adat yang berbeza. Daripada sini sebagai contoh yang mudah kita akan dapat memahami seperti kita belajar sejarah lah. Ini adalah jadi kita dapat mengurangkan, kita akan memberikan pelajar kita lebih memahami apa itu multi budaya.
Kemudian adalah tahap penambahan, iaitu guru akan memberikan masa yang mencukupi kepada para pelajar. Jadi masa interaksi mereka di dalam kelas akan bertambah selari dengan adanya kandungan-kandungan yang membincangkan tentang konsep, tema dan perspektif budaya tersebut secara terperinci. Okey, melalui tahap perubahan, umumnya guru dan pelajar akan menyediakan satu unit pembelajaran yang akan mengkaji perbezaan dan membandingkan pelbagai budaya yang wujud. So perkara ini kita boleh dirancang dan ditentukan oleh interaksi dan respon pelajar. Dan tahap terakhir iaitu tindakan sosial. Okey, pada tahap ini seharusnya kurikulum perlu memberi peluang kepada para pelajar untuk menguasai kemahiran untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan berasaskan prinsip-prinsip demokrasi. So dengan ini pelajar bukan sahaja akan memahami dan membuat penilaian terhadap satu isu sosial, tetapi mereka akan melakukan sesuatu yang signifikan terhadapnya. Kemudian adalah proses pembinaan ilmu pengetahuan. Okey, di sini saya bahagikan kepada dua aktiviti utama, iaitu penambahan dan praktikal, iaitu melalui teori pengajaran iaitu konstruktivisme. Okey, melalui pemahaman, pelajar akan menerima pengetahuan secara pasif berdasarkan pengajaran dan pembelajaran secara aktif. Dan secara aktif adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Okey, maka di sini guru akan membantu pelajarnya untuk memahami beberapa perspektif dan budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Okey, iaitu pelajar akan membina pengetahuan dan konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. So daripada secara praktikalnya, pelajar ini akan dibantu untuk membuat generalisasi berdasarkan pengetahuan dan akan dipindahkan kepada sesuatu situasi. Okey, model yang ketiga adalah pedagogi saksama. Okey, yang pertamanya guru-guru akan menyesuaikan metod pengajaran dengan cara belajar pelajar dalam rangka untuk meningkatkan prestasi akademik dalam sudut ras, budaya ataupun sosial. Okey, pendekatan ini akan memperlihatkan cara-cara yang dapat mengubah contoh kaedah pengajaran supaya kita dapat memudahkan pencapaian akademik pelajar supaya dapat lebih baik, supaya meningkat dalam kalangan pelajar yang berkelompok. Okey, yang keduanya adalah untuk merancang pendekatan untuk membentuk lingkungan sekolah dan kepelbagaian kelompok. Maka dengan ini strategi dan aktiviti yang lebih baik seharusnya perlu digunakan untuk menerapkan pendidikan secara adil. Okay, kemudian adalah model untuk pengurangan prejudis. Okay, daripada yang pertamanya kita akan mengenal pasti ciri-ciri ras pelajar dalam menentukan kaedah pengajaran, dan yang kedua untuk mengembangkan perilaku positif tentang perbezaan kelompok, dan yang terakhir adalah penilaian dalam penggunaan buku teks mati budaya. So secara ringkasnya adalah jenis-jenis strategi yang kita dan bahan yang kita dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang lebih bergaul dengan pelbagai ras luar, etnik dan kelompok budaya luar. Okey, dan model terakhir iaitu pemerkasaan budaya sekolah. Okey, secara umumnya ianya berkait rapat dengan untuk melatih kelompok pelajar ini untuk menyertai aktiviti sekolah dan memanfaatkan potensi budaya pelajar yang pelbagai. Okey, pendekatan ini adalah sangat penting untuk memperkasan budaya sekolah yang dibawa ke sekolah yang berasas daripada kelompok yang berbeza. Okey, maknanya di sini kita akan secara tak langsung kita akan dapat menggunakannya untuk menyusun struktur sosial sekolah yang seharusnya akan dapat memanfaatkan potensi budaya sekolah yang pelbagai ciri struktur sekolah setempat. So jadi itu sahaja. Saya akan berikan kepada Tasha untuk menerangkan tentang Paul Gorski. Terima kasih Syira. Seterusnya adalah pendekatan daripada tokoh Paul Gorski.
Okey, macam yang telah dinyatakan oleh Alif sebentar tadi, bagi Vygotsky, pendidikan berbilang budaya sebenarnya adalah satu pendekatan yang progresif untuk mengubah pendidikan dengan cara mengkritik dan mengambil kira secara menyeluruh segala kelemahan dan amalan mendiskriminasi dalam pendidikan, di mana dia memfokuskan kepada kesamaan dan juga keadilan. Seterusnya, matlamat pendidikan berbilang budaya pula, pelajar akan memperoleh ilmu pengetahuan, sikap dan kemahiran untuk berfungsi dengan efektif dalam masyarakat. Seterusnya, pelajar akan dapat berinteraksi, berunding dan berkomunikasi dengan pelbagai kelompok. Yang ketiga adalah masyarakat dapat membentuk satu komuniti yang sivik dan moral ke arah kebaikan bersama. Seterusnya, yang terakhir adalah matlamat asas, di mana menurut Vygotsky ni, terdapat 3 matlamat asas pendidikan berbilang budaya di mana ianya melibatkan transformasi. Slide seterusnya. Okey, macam yang saya bagi tahu tadi, ada 3 matlamat asas yang dinyatakan oleh Vygotsky. Yang pertama adalah transformasi diri sendiri, kedua adalah transformasi sekolah dan persekolahan, dan yang ketiga adalah transformasi masyarakat. Okey, bagi transformasi diri sendiri, ia sebenarnya merupakan seorang guru tu, dia perlu menjalani satu proses menilai diri sendiri dan menjalani transformasi untuk menjadi seorang pendidik yang efektif. Seterusnya, guru ni diberikan tanggungjawab untuk menghilangkan sikap negatif seperti prejudis, diskriminasi, tidak adil dalam kalangan pelajar dengan meningkatkan mutu perkhidmatan mereka dan berkhidmat dengan cemerlang. Slide seterusnya adalah transformasi sekolah dan persekolahan. Untuk ini pula, sekolah diberikan tanggungjawab lah untuk membasmi ketidakadilan dan mementingkan equity untuk melahirkan masyarakat yang akan mendukung kesesamaan dan keadilan sosial di dalam masyarakat. Di mana secara tak langsungnya pelajar di dalam sekolah tersebut akan mempunyai perasaan yang sama untuk menyokong kepada kesesamaan dan keadilan. Seterusnya adalah reformasi kurikulum, di mana ianya boleh sebagai langkah yang boleh diambil oleh sekolah dari segi pengajaran, isi kandungan, bahan pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP, dan juga dari segi perspektif yang untuk mengubah pandangan pelajar ataupun mengajar pelajar tu untuk menolak diskriminasi. Slide seterusnya adalah penerangan mengenai reformasi kurikulum. Dari segi pengajaran, kita boleh mempelbagaikan style pengajaran, mempelbagaikan teknik pengajaran kuliah, pendidikan kooperatif, dialog dan kerja individu. Seterusnya memahami dinamika bilik darjah, dan seterusnya adalah melibatkan pelajar, di mana apabila ada pelbagai style pengajaran, lepas tu kita melibatkan pelajar, maka matlamat PDB dapat direalisasikan. Bagi isi kandungan pula, memastikan isi kandungan itu tepat dan sempurna, elak daripada sikap etnosentrik dan menganggap kelompok minoriti sebagai orang luar, dan terakhir adalah peka kepada stereotip di kalangan buku teks dan bahan bacaan lain. Jadi sebenarnya sekolah ni bertanggungjawab untuk memastikan segala isi kandungan yang digunakan itu tidak menyentuh sensitiviti budaya lain ataupun kaum lain. Yang ketiga adalah bahan PDP, di mana mempelbagaikan bahan pengajaran, prihatin kepada bahan dari segi bias dan maklumat yang tidak tepat, pelbagaikan imej dan isi kandungan yang dipapar. Jadi bila bahan PDP ini kita tengok dulu before kita bagi untuk diajar kepada pelajar kan. Jadi dari segi bias, contohlah macam dalam satu buku tu dia hanya cakap tentang budaya Melayu saja. Jadi macam tak ada untuk budaya lain. Jadi bila seorang sekolah tu ada campurkan dengan sebagai contoh hari perayaan kan, kita cakap mengenai perayaan kaum Melayu saja, tapi tak menyentuh pasal perayaan kaum lain. Jadi bila ada kepelbagaian tu, ada wujudnya interaksi guru dengan pelajar berbilang kaum. Jadi akan ada interaksi, pelajar tu pun akan berkongsi apa yang dia tahu mengenai perayaan dia. Jadi bukan sahaja guru tu yang dapat input dia, tapi pelajar yang mendengar pun dapat input yang sama.
Yang terakhir adalah perspektif, di mana isi kandungan perlu dibincangkan mengikut pelbagai perspektif, membincangkan isu-isu tertentu dengan menggunakan perspektif dan pengalaman pelajar, menjadikan isi kandungan dan pendekatan pengajaran pembelajaran itu relevan untuk pelajar, dan yang terakhir adalah menyedari bahawa pelajar itu adalah merupakan sumber isi kandungan kepada pelbagai budaya yang penting. Untuk slide yang seterusnya adalah transformasi masyarakat. Di mana transformasi masyarakat ini melibatkan perubahan masyarakat itu sendiri untuk sebagai salah satu pendekatan kepada pendidikan berbilang budaya. Yang pertama adalah pedagogi berpusatkan masyarakat, yang kedua adalah kurikulum berbilang budaya, yang ketiga adalah media dan bahan pendidikan inklusif, yang keempat adalah iklim sekolah dan bilik darjah yang menyokong, dan yang terakhir adalah pengujian dan penilaian yang berterusan. Alright, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Alif untuk kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya jelaskan daripada pandangan bangsa juga Polkowski adalah yang berkait dengan negara kita. Sejarah perkembangan masyarakat majmuk di Malaysia telah membentuk ciri-ciri baru dalam pola kehidupan penduduknya. Jadi dengan pelbagai budaya yang semakin ketara, jadi matlamat untuk memperkukuhkan lagi perpaduan nasional dan persefahaman antar kaum menjadi begitu penting. Jadi bagi mencapai matlamat tersebut, dasar dan sistem pendidikan di Malaysia sememangnya begitu memberi keutamaan pada usaha untuk menerapkan sikap saling mengenali dan memahami serta bertoleransi antara pelajar berbilang kaum. Jadi seterusnya. Jadi itu saja. Sekian itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.